Guys, kita sambung dengan kita punya lecture berkenaan dengan gas chromatografi. So GC adalah alat yang sangat common dalam tentukan gas concentrations. Biasanya GC ni ditentukan oleh dia ada kolom dia. GC ni ada dia punya kolom yang dalam dia tu dia boleh memperlahankan. Contohnya macam H2, gas hidrogen, gas CO2. Biasanya gas hidrogen tu lebih ringan berbanding dengan CO2. So dia membenarkan hidrogen tu pass through dengan cepat dan melambatkan CO2. So that katalah dia boleh ada kolom tu boleh macam macam groupkan gas mixture yang ada dalam awak punya line. Kata line awak ada nitrogen, ada H2, ada CO2. So dia akan tapis. Yang kecil pergi depan, yang medium kat tengah-tengah, yang besar kat belakang. Nanti you akan dapat ni gas chromatografi. Kalau you boleh scan, biasanya hidrogen 1. Dekat bahagian 1, nitrogen 2.8, CO2 dekat bahagian 5. So katalah ni minit. Ni minit. Ni you punya peak untuk concentration. So katalah you inject gas kat sini. Lepas tu dia akan analyze. Analyze sampai kat dekat 1 minit. 1 minit dia lepas analyzing tu dia shock kat sini. Ni maksudnya hidrogen. Maksudnya dia pada minit yang kata minit pertama dia dapat detect hidrogen. Tu 28 minit 28 detect nitrogen. Dan sekali CO2 lah. Nitrogen. Ini minit-minit ni berdasarkan kepada GC yang saya pakai dulu lah. Dia bergantung kepada you punya program. GC tu kita sambungkan kepada komputer. So komputer tu akan bagi you jalankan program. Of course lah GC tu memang kena pakai komputer sebab benda ni semua of course lah. Sebelum ni kita pakai yang kata macam dia terus connect kepada printer sebelum ni. Tapi apabila ada komputer, terus connect kepada komputer. So memudahkan analyzing gas awak menggunakan GC. Ini graph macam ni very common. Nanti later you dapat this graph and then you plotting kan actually berapa concentration yang ada dalam you punya gas stream. So ini gambar raja. Ini gas sebagai contoh gas carrier dalam GC lah. This is the whole GC. This is GC. So you ada gas carrier awak. Of course ada flow controller. Yang ni sample injector. Kalau GC tu online, biasanya GC tu sama ada dia boleh setkan online, boleh setkan offline. It's up to you lah. So kalau injector ni ni kalau offline kita boleh inject sampel kita kat sini. Tapi kalau kita nak online kan, yang ni kat bahagian sini ni, yang ni you connectkan dengan membrane you. Terus masuk kat sini. Tapi kalau you nak offline, so you go membrane separation tempat lain dulu lah. Masukkan sini and then you collect data kat sini, baru masuk kat sini. Baru sample collection tu baru masuk inject. Tapi cara tu tak accurate. Better you buat online lah. Terus you sambungkan you kat sini, terus masuk kat sini. Yang kata GC ni of course dia macam oven. Dia bukan macam oven. Dia ada menggunakan heating element kat dalam GC tu. So that gas tu boleh dipanaskan pada certain suhu and then dia akan volatile. So dia akan masa itulah kalau lepas masuk dalam kolom, ini kolom dia. Dia akan tahan certain gas yang seperti yang saya cakap tadi. So lepas terus detector. Kita ada detector kat sini. Terus sambung dengan PC dan goes kepada waste. Ini konsep asas GC. Ingat kalau you nak buat kepada gas detection, the most accurate tools nak kesan concentration gas adalah dengan gas chromatografi.
So ini saya cakap ni tadilah, peak at different masa menentukan gas tu cepat ke atau gas tu lambat ke. Okay, for ini bergantung kepada GC. GC yang saya pakai 10 tahun lepas, dia memang kena 2 hour stabilization. You start the GC and then katalah pukul 8 pagi you start, pukul 10 baru you boleh inject. Itu lama. Tapi saya sekarang ni saya tak pasti, mungkin lebih cepat sebab kita perlukan sebab apa nak ambil masa, sebab nak panaskan kolom. Kolom ni perlu dipanaskan. Dia macam sistem lama lah. Kalau contohnya kereta lama, you kena panaskan enjin kan sebelum bergerak. Tapi sekarang ni kereta ni semua dah elektronik, so you tekan je boleh jalan. Macam tu lah. Benda-benda lama ni perlukan masa sikit lah untuk you run. Okay, GC ada 2. Satu FID, satu lagi TCD. Biasanya flame FID ni, flame ionization detector ni, untuk gas seperti hidrogen, gas seperti nitrogen, and oxygen not really accurate lah. Apa lagi, CH4. Tapi yang satu lagi TCD. TCD ni untuk carbon base, macam methane, macam propane dan sebagainya lah. Ada 2 jenis. Okay, mass flow controller. Satu lagi alat yang mahal. Dia untuk control kita punya flow rate. Okay. Tapi dia juga, tapi biasanya mass flow controller ni kita selalu pairkan dengan flow meter sebab kita nak confirmkan. Kita kadang-kadang walaupun accuracy certain mass flow controller very good, tapi still we need confirmation. So that kita pakai flow meter. Okay, flow meter ni, bubble swap meter ni cheapest and easiest accurate nak tentukan flow rate gas. Okay, kita tengok balik kat sini gambar. Kalau awak lihat kat sini, ini bubble flow meter. Ini kalau awak apa nama ni, saya tak ingat what type of ni, analytical actually. This is analytical. Okay, you can okay, up. Okay, this is burette actually. Okay, burette, kita gunakan burette. Okay, burette yang kata burette yang you buat apa nama tu, nak tentukan isi padu liquid very accurate dalam chemistry. Okay, kita gunakan burette, kita buat dia, kita fabricate dia sebagai bubble flow meter. Okay, okay, dia tak susah cara dia, senang je. Okay, okay, that's it. Habis tentang macam mana setup untuk membrane punya performance. Okay, kita recap balik. Ini adalah kita punya setup yang gas. Okay, saya akan sekejap. Okay, we setup should be ada. Kalau untuk gas separation, kalau very common sama ada membrane ke ataupun membrane plus reaction ke, mesti ada mass flow controller. You kena ada you punya setup separation kat sini. Okay, of course kat sini lah set you punya module dekat sini, you punya membrane dekat tengah-tengah ni, absorber, GC dan juga bubble flow meter. And most important thing juga adalah carrier. Okay, kita gunakan argon. Supaya argon, sebenarnya saya inform sebelum ni, argon adalah gas yang sangat lengai dan inert gas yang tak ada effects kepada you punya separation ataupun reaction.